Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu kita baca dulu doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okey, kita teruskan dengan pelajaran yang kedua, iaitu menziarahi kubur. Okey, Ustazah nak pastikan depan awak ada buku teks akhlak dan terus buka muka surat 8. Okey, kita teruskan pada muka surat 9. Kita tengok adab-adab menziarahi kubur. Tengok apa adab-adab kita kalau kita nak pergi tanah perkuburan. Okey, yang pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Semestinya kena pakai pakaian yang menutup aurat. Okey, yang kedua, sunat memberi salam dan mendahului dengan kaki kanan apabila memasuki kawasan perkuburan. Maksudnya, sunat kita bila masuk tanah perkuburan tu dengan melangkah kaki kanan dahulu dan memberi salam. Yang ketiga, tidak melangkah di atas kubur. Okey, bila kita pergi kubur, kita tak boleh langkah kubur-kubur yang ada kat situ. Jadi kita cuba cari laluan. Kita cuba cari laluan yang tidak melangkah kubur. Okey, seterusnya yang keempat, menjaga kebersihan persekitaran tanah kubur. Bila kita dah melawat perkuburan, kita kena jaga kebersihan persekitaran tanah kubur tu, kita kena jaga. Okay, yang kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran serta diiringi dengan doa. Yang keenam, menyiram atau merenjis kubur yang diziarahi dengan air. Okey, itu adalah adab-adab menziarahi kubur. Seterusnya, buka muka surat 10. Kita tengok pula doa ketika menziarahi kubur. Baca, hafaz dan amalkan. Okey, kita tengok apa doa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Okey, ini adalah doa kita ketika menziarahi kubur. Maksudnya apa? Kesejahteraan ke atasmu wahai ahli kubur, dan di kalangan orang-orang beriman, dan kami sesungguhnya insya-Allah akan menemui kamu. Jadi bila kita lalu dekat tanah perkuburan, kita kena nak kita tengok gambar tu. Okey, contoh dia apa? Kalau kita lalu kat tanah perkuburan, yang pendeknya apa? Bagi salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Okey, maksud dia dalam bahasa Melayu, Assalamualaikum wahai ahli kubur. Okey, itu adalah doa ketika menziarahi kubur. Okey, seterusnya buka muka surat 11. Okey, kita tengok pula perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Apa perkara-perkara yang dilarang tu? Maksudnya tak boleh buat kalau kita ziarah kubur. Okey, yang pertama, mengusap atau mencium batu nisan. Tak boleh. Yang kedua, berjalan mengelilingi kubur dengan memohon sesuatu hajat. Maksudnya kita buat kita puja kubur tu. Tak boleh. Okey, yang ketiga, berlari-lari dan bergurau senda di kawasan perkuburan. Tak boleh berlari-lari dan gurau-gurau dekat kawasan perkuburan. Yang keempat, membalut batu nisan dengan kain. Yang kelima, meratap, memekik dan memukul-mukul diri.
Okey, meratap tu contoh ada kematian keluarga, ahli keluarga, tak boleh meratap. Lepas tu salahkan diri, pukul diri sendiri. Tak boleh, kena jaga adab. Yang keenam, menceritakan keburukan si mati. Okey, contoh bila si mati tu ada buat suatu keburukan pada kita, jadi kita cerita dekat semua orang. Tak boleh buka aib dia. Okey, yang ketujuh, merokok di kawasan perkuburan. Maksud dia orang yang merokok, dia kalau orang tu merokok, lepas tu pergi tanah kubur merokok juga dekat situ, tak boleh. Jadi kena jaga adab dekat tanah perkuburan. Ni adalah perkara yang dilarang, tak boleh buat ketika pergi kawasan perkuburan. Seterusnya muka surat 12. Kita tengok pula fadilat menziarahi kubur. Fadilat ni apa? Kelebihan kalau kita nak pergi ziarah kubur. Apa kelebihan dia? Yang pertama, tengok nombor 1, dapat mengambil pengajaran. Okey, kita dapat ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Okey, ni adalah fadilat dia, kelebihan kalau kita pergi ziarah kubur. Ambil pengajaran ni maksudnya kita akan takut bila kita pergi ke tanah perkuburan, kita akan jadi insaf dan takut akan kematian. Jadi benda tu dapat mengambil pengajaran pada kita. Yang kedua, mendorong melakukan ibadah. Macam Ustazah cakap tadi, bila kita pergi tanah perkuburan, kita akan takut. Bila kita takut, jadi kita akan buatlah apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dan yang ketiga, meringankan kesedihan. Bila kita pergi ke tanah perkuburan, meringankan kesedihan ni macam mana? Contoh, kawan kita kematian, ibu dia. Lepas tu kita teman dia, sama-sama pergi ke tanah perkuburan, sama-sama ke bumi. Maksudnya kita akan dapat ringankan kesedihan kawan kita. Itu salah satu contoh. Yang keempat, bersimpati dengan keluarga. Kena kesian dengan keluarga, jangan gembira. Kita kena kesian dengan keluarga si mati tu. Yang kelima, menimbulkan rasa insaf. Macam Ustazah cakap tadi, bila kita pergi ke tanah perkuburan, kita melawat kubur, kita akan rasa satu keinsafan pada diri kita. Kita takut akan kematian. Dan seterusnya yang keenam, menghilangkan sifat sombong dan takbur. Jadi bila kita pergi tanah perkuburan, kita nampak suatu hari nanti Allah akan ambil nyawa kita kan. Jadi rasa sombong tu akan hilang. Sombong untuk solat, sombong untuk bertemu dengan Allah, sombong untuk berdoa dengan Allah tu akan kurang, akan hilang bila kita pergi melawat kubur. Sebab kita akan ingat akan kematian. Nyawa kita adalah pinjaman. Diri kita pun hanyalah pinjaman sahaja. Jadi kita akan jadi sifat sombong pada diri sendiri tu akan hilang. Seterusnya kita tengok pula muka surat 13. Akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Ni apa akibat dia kalau kita tak jaga adab kita kalau kita pergi ziarah kubur? Akibat dia adalah apa ni? Akibat ni kesan buruk. Yang pertama, tidak bermaruah. Yang kedua, dimurkai Allah. Allah akan murka kita kalau kita tak jaga adab kita. Yang ketiga, leka dari mengingati Allah. Maksudnya leka ni terlupa untuk ingat pada Allah. Yang keempat, mendapat dosa semestinya kalau kita tak jaga adab kita dekat tanah perkuburan. Kalau kita pergi menziarahi kubur, apa yang kita dapat? Dosa. Jadi kena jaga adab kita ketika menziarahi kubur. Seterusnya muka surat 14. Tengok yang bawah sekali.
amalkan mendoakan keampunan ketika melalui kawasan perkuburan. Maksudnya kalau kita pergi lalu dekat kawasan perkuburan, bukan setakat masuk je, kita lalu, contoh naik kereta kan, ada tanah perkuburan sebelah tu, kita ternampak. Walaupun kita ternampak, walaupun kita tak turun daripada kereta, kita ternampak, kita terus doa, insya-Allah dapat pahala. Doakan keampunan, ya Allah, keampunkanlah orang-orang yang dah meninggal, orang-orang yang berada di tanah perkuburan ni. Okey, kita doakan. Okey, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Okey, tu sahaja untuk hari ni. Assalamualaikum.